Kumpulan pelajar universiti sedang mengadakan sesi perbincangan mengenai sektor-sektor ekonomi yang terdapat di Malaysia beserta sumbangannya. Bukan itu sahaja, mereka turut mengaitkan sektor-sektor ekonomi tersebut dengan kajian yang mereka jalankan iaitu kesan COVID-19 terhadap sektor ekonomi sekunder dan tertier di Malaysia. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Apa khabar? Semoga semuanya berada dalam keadaan yang baik. Waalaikumsalam. Khabar baik. Alhamdulillah kami semua baik-baik saja. Baguslah kalau begitu. Seperti yang kita semua persetujui, hari ini kita akan adakan sesi perbincangan mengenai sektor-sektor ekonomi yang terdapat di negara kita beserta sumbangannya. Mari kita mulakan. Baiklah, terlebih dahulu diingatkan bahawa kita hanya memfokuskan kepada sektor ekonomi sekunder dan tertier kerana ia berkait dengan kajian yang kita jalankan iaitu kesan COVID-19 terhadap sektor ekonomi sekunder dan tertier di Malaysia. Pertama sekali, kita akan melihat kepada sektor sekunder. Ia ditakrifkan sebagai sekumpulan aktiviti ekonomi yang bertujuan untuk mengubah bahan mentah kepada produk pengguna atau barangan perkilangan. Dalam sektor sekunder, pelbagai proses perindustrian dilakukan untuk mendapatkan barangan pengguna, diproses atau separuh diproses daripada bahan mentah yang diperolehi dalam sektor premier. Fungsi optimum sektor ini sangat penting untuk pembangunan ekonomi negara. Ia mewujudkan pekerjaan dan menggalakkan kemajuan teknologi dan saintifik, menambah nilai kepada produk akhir untuk pengedaran dan pengkomersialan selanjutnya melalui sektor tertiary. Dalam pengertian ini, sektor sekunder bergantung kepada sektor premier untuk mendapatkan bahan mentah. Terima kasih Aizat atas penerangan mengenai sektor ekonomi sekunder sebentar tadi. Seterusnya kita balik kepada sektor ekonomi tertier. Silakan Adelina. Sektor tertier mementingkan aktiviti manusia yang menyediakan kemudahan perkhidmatan untuk keuntungan. Sektor ekonomi tertier adalah sektor yang terlibat dalam aktiviti perkhidmatan seperti pengangkutan dan telekomunikasi, penyimpanan, perkhidmatan utiliti seperti elektrik, gas dan air, perdagangan borong, runcit, pelancongan, hotel dan restoran, perkhidmatan kewangan, insurans dan perbankan, hartanah, perkhidmatan perniagaan, perkhidmatan kerajaan dan perkhidmatan lain. Sektor ini juga memainkan peranan yang penting dalam menjana pertumbuhan ekonomi negara yang kukuh. Terima kasih Adina atas penerangan yang diberikan mengenai sektor ekonomi tertier sebentar tadi. Mari kita teruskan perbincangan kita kepada topik seterusnya. Seterusnya, kita akan membincangkan tentang hasil kajian yang telah kita jalankan iaitu mengenai kesan COVID-19 terhadap sektor ekonomi sekunder dan tertier di Malaysia. Kajian yang kita lakukan adalah melibatkan 50 orang responden yang bergiat dalam aktiviti ekonomi sekunder seperti perindustrian serta aktiviti ekonomi tertier seperti peruncitan dan perkhidmatan. COVID-19 yang melanda di negara kita telah memberi pelbagai kesan yang buruk kepada masyarakat yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti yang dikaji. Benar kata awak, Amy. Terdapat berbagai kesan yang dirasai oleh masyarakat telah kita kenal pasti. Antaranya ialah dari segi pendapatan. Sebanyak 54% daripada jumlah responden telah terjejas dari segi pendapatan. Hal ini sedikit sebanyak telah memberikan kesan dalam perancangan kewangan mereka yang melibatkan perbelanjaan isi rumah dan simpanan untuk kegunaan pada masa hadapan. Bukan itu sahaja, sebanyak 68% daripada jumlah responden telah terjejas dari segi simpanan. Simpanan masyarakat berkurang disebabkan ada di kalangan mereka menggunakan wang simpanan untuk menampung perbelanjaan ketika pandemik berlaku, membayar hutang dan juga membayar sewa. Selain itu, sebanyak 22% daripada jumlah responden telah kehilangan pekerjaan ketika pandemik ini berlaku. Akan tetapi, ada di kalangan mereka telah melibatkan diri dalam pekerjaan secara sambilan seperti berhantar makanan, juru wang dan berniaga secara atas talian. Akhir sekali, sebanyak 10% daripada jumlah responden mengalami masalah tekanan mental seperti stres. Hal ini berlaku disebabkan oleh ada di kalangan mereka terlalu memikirkan tentang kehilangan pekerjaan, bebanan yang dipikul serta masalah kewangan yang dimiliki. Setelah melihat kepada pelbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat, kita perlu bersama-sama membantu mereka dengan saling berkongsi nasihat yang boleh mereka aplikasikan dalam kehidupan yang serba mencabar ini. Dari segi pendapatan, masyarakat perlu berbelanja mengikut kemampuan dengan mengutamakan barangan keperluan berbanding barangan kehendak. Masyarakat juga perlu mengelakkan diri mereka daripada sebarang penambahan hutang
yang akan membebankan mereka. Dari segi simpanan, terdapat beberapa cara bagi mengelakkan simpanan berkurang. Masyarakat perlu sentiasa menyimpan wang daripada hasil pendapatan yang diperolehi sebanyak 10%. Sikap yang baik seperti konsisten dalam penyimpanan wang mampu mengelakkan simpanan kita daripada berkurang. Terdapat juga beberapa nasihat yang perlu diambil berat oleh masyarakat bagi pengurusan kesihatan mental. Masyarakat perlu kekal tenang dan sentiasa berfikiran positif. Berkongsi masalah dengan keluarga dan kenalan rapat juga penting bagi mengurangkan bebanan fikiran yang dirasai. Wah, perkongsian yang sangat baik dapat dikongsikan kepada semua lapisan masyarakat. Nampaknya perbincangan kita sudah sampai ke penghujungnya. Terima kasih diucapkan kepada semua. Sama-sama. Sama-sama. Perbincangan ditamatkan.